Baik, terima kasih kerana masih bersama kita di MHI dan seperti yang dijanjikan, saya Nazraman bersama dengan Ani Mezati, kita akan kupas pasca Belanjawan 2025. Antara yang saya sukalah, Anim, ya. Sekali lagi, peruntukan tertinggi adalah untuk pendidikan. Terajuk utama pembangunan negara kita, 64 bilion tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Ya, apa yang telah pun dibelanjakan, apa yang telah pun dibentangkan untuk belanjawan terbesar dalam sejarah melalui peruntukan keseluruhan sebanyak 421 bilion. Meliputi 335 bilion belanja mengurus, 86 bilion bagi belanja pembangunan. Jadi kerangkanya pastinya untuk menstruktur semula pembentukan ekonomi negara. Meliputi 3 aspek utama katanya, iaitu membugar ekonomi, menjana perubahan dan juga mensejahtera rakyat. Jadi adakah itu reaksi sebenar rakyat Malaysia apabila mendengar Belanjawan 2025? Kita bersama dengan pakar untuk mengupas lebih lanjut lagi. Mungkin ini juga dapat kita manfaatkan bersama. Profesor Emeritus Dr. Berjoyai Bardai, Provost dan juga Dekan Sekolah Siswazah Malaysia University of Science dan Teknologi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Profesor, saya memang selalu enjoy kalau Profesor di sini untuk memberikan pandangan yang bernas di sini. Membugar ekonomi, menjana perubahan dan juga mensejahterakan rakyat. Adakah setakat retorik demi perpaduan atau sesuatu yang lebih kukuh untuk seorang ekonomis seperti Tuan? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa berteraskan kepada prinsip ekonomi madani yang amat berhormat Perdana Menteri dan Menteri Keuangan telah membentangkan satu belanjawan yang boleh dianggap sebagai belanjawan rakyat, bukan belanjawan negara. Kerana kalau kita tengok mana tahun ini tidak ada projek mega dan tidak ada belanja-belanja yang di luar batas biasa. Dan kalau kita tengok dari segi apa yang dibentangkan, maknanya 2,5 jam beliau membentangkan belanjawan ini dengan bersungguh-sungguh, dan saya senaraikan misalnya bantuan-bantuan yang dikemukakan, ada 19 bantuan yang dikemukakan bernilai lebih daripada sebenarnya jumlah perbelanjaan sosial 133 bilion. Perbelanjaan sosial. Perbelanjaan sosial saja. Dan bantuan terus misalnya 13 bilion untuk 9 juta orang. Kemudian itu tak termasuk kepada kumpulan warga emas, kumpulan OKU dan sebagainya misalnya. Baik. Jadi nyata-nyata ia suatu bajet untuk kesejahteraan rakyat. Okey, apa yang dikongsikan juga di sini tidak lupa tentang subsidi. Setiap kali ianya dibentangkan, kita melihat kepada subsidi golongan yang peratusannya begitu tinggilah. 85% masih lagi difokuskan kepada rakyat. Subsidi yang dikatakan ini, bagaimana reaksi daripada Prof sendiri melihat kepada bantuan dan juga subsidi yang dikekalkan? Okey. Jadi kalau kita tengok tadi bantuan-bantuan memang sangat besar, banyak, dan subsidi adalah satu yang sentiasa dipersoalkan setiap tahun. Kerajaan sebenarnya digesa oleh Bank Dunia dan IMF untuk secara tegas sebenarnya menghapuskan semua bentuk subsidi. Alhamdulillah kita telah hapuskan subsidi diesel dengan berjayanya, kerana matlamatnya bukan untuk menyusahkan rakyat, matlamatnya adalah untuk membuat penjimatan kepada kerajaan, dan kerajaan dijangka insya-Allah boleh menjimat hampir 30 bilion mungkin, kerana kita dapat mengekang salah guna mana penyeludupan diesel dan sebagainya. Cuma sekarang ni kita sedang menunggu apakah subsidi petrol akan dilaksanakan. Kita menunggu selepas bulan 6 tahun hadapan, insya-Allah. Ada lagi subsidi lain yang sedang dipikirkan, mungkin subsidi ayam sudah dihapuskan. Subsidi telur dicadang untuk dihapuskan. So kita perlu memikir semula, apakah kita di satu pihak memberi bantuan yang banyak tetapi kemudian kita nak menarik subsidi dengan tergesa-gesa. Adakah ini yang kita sedang lakukan sebenarnya? Okey, adakah Prof rasa kalau kita lakukan perubahan ini secara berkala atau berperingkat dan impaknya dapat dikurangkan, atau kita mungkin dapat mensasar semula jika ada tersilap langkah di sana? Ya, betul.
contohnya macam subsidi petrol ya. Dia melibatkan lebih 20 juta pengguna kenderaan dan kerajaan Janmin kata 85% pengguna yang sedia ada akan terus mendapat bantuan. Maknanya 15% itu tidak akan dapat bantuan dan ini diasaskan kepada prinsip menentukan kumpulan pendapatan tertinggi 15%. Tapi siapakah dia kumpulan pendapatan T15 ini? Yang amat berhormat melaungkan konsep maha kaya. Jadi siapakah maha kaya di Malaysia? Betul. Siapa yang menetapkan penanda aras itu tersebut? Betul. Kepada saya maknanya kalau berasas pada pendapatan yang ditentukan hari ini, dia kata T15 itu ialah kumpulan yang berpendapatan RM20,000. Kalau di Lembah Kelang ni, RM7,000 di Kelantan ini. Kena RM8,000 di tempat lain. Jadi saya melihat kumpulan ini bukanlah kumpulan kaya. Betul. Bukan maha kaya. Mana? Setuju. Sebab kalau kita masukkan mereka maha kaya, semua ahli parlimen adalah maha kaya. Senang kalau kita cerita betul. Tapi saya bahaskan golongan ini sebagai golongan hidup segan mati tak mau, ditelan mati bapak di luar Terutama mati, sekali mati apabila kita hidup di bandar kan. Kalau kata 20,000 itu dengan komitmen yang ada di sini, dengan rumah dan sebagainya, saya tidak fikir ada lagi, kadang-kadang nak menyimpan pun agak sukar. Tiada ruang di Betul. sana. Maknanya kalau di Kelantan itu 7,000, mana suami isteri gaji gabungannya 8,000, dia sudah menjadi maha kaya. Sedangkan RM4,000 itu ialah gaji guru biasa. Mana kita tak boleh katakan mereka sebenarnya mempunyai pendapatan lebih. Sebenarnya pada hari ini kalau ikut Bank Negara 6,600 adalah keperluan minima untuk satu keluarga dengan 3 orang. Itu statistiknya. Minima tau, keperluan minima kan. Jadi untuk golongan ini yang bayar cukai tapi tidak dapat merasa kemanisan subsidi dan sebagainya ini ditarik balik, apa jalan keluar untuk mereka dan adakah ia bergantung kepada sistemnya? Bagaimana ia harus dilaksanakan? Ya. Itulah maknanya masalahnya. Bagaimana kita nak melaksanakan, nak menangani. Hari ini kita pengguna kenderaan diesel di Malaysia Barat lebih daripada 250,000 telah memohon untuk mendapat bantuan dan prosesnya itu panjang kerana pendaftaran, penyimakan dan sebagainya. Bayangkan kalau ada 20 juta orang yang memohon nanti. Saya rasa kalau kita ada satu sistem yang boleh apa yang kita nak menangani dalam subsidi petrol ialah salah guna. Siapa yang menyalahgunakan di dalam kes kita kebanyakan ada orang yang menyeludup masih, tetapi yang banyaknya pelawat daripada Thailand dan daripada Singapura misalnya. Kalau kita boleh menangani mereka dengan satu mekanisme yang lain, mungkin kita tak perlulah menghapuskan subsidi petrol ini. Kepada saya, kumpulan yang maha kaya di Malaysia adalah kumpulan 3% penduduk. Mana Bukan lebih kurang, 15%. Bukan 15%. Hanya 100,000 orang yang mungkin hari-hari dia tukar kereta daripada Ferrari ke Lamborghini ke Mercedes dan sebagainya. Mereka lah yang perlu disasarkan. Tepat sekali. Okey, kalau kita nak pergi kepada golongan rentan, gaji minima pula menjadi fokus utama kan. 1,500 meningkat kepada 1,700, 200 kenaikan. Ramai yang tersenyum, ramai juga memberikan reaksi yang pelbagai. Dengar-dengar pula yuran tadika dinaikkan lagi 25% kabarnya. Jadi kat situ pun naik 200. Ada lagi yang naik juga yang lain. Bagaimana Prof melihat kepada situasi ini? Alhamdulillah kepada kumpulan-kumpulan BIM40 yang gajinya kurang daripada 1,700, kenaikan kepada 1,700 gaji minima adalah satu tambahan rezeki. Tetapi kita perlu melihat kedua pihak. Di satu pihak lain, kalau kita tengok misalnya kumpulan peniaga, sebelum dibacakan belanjawan tu mana ada guru-guru tadika yang datang melawat saya di universiti. Kebetulan salah seorang tu pelajar PhD saya. Okey. Kemudian so dia mana kata
dia harap janganlah dinaikkan gaji minima ni, kerana kalau dinaikkan dia terpaksa tutup tadika dia. Kerana apa? Kerana sekarang ni pengajian tadika untuk tahun ini sudah bermula. Jadi mereka tidak boleh menaikkan harga. Kalau dikata bagilah tempoh hujung tahun, tahun depan, intake yang tahun depan kan? dia boleh menaikkan harga. Tapi persoalannya, adakah itu menyelesaikan masalah? Bila dia menaikkan harga, siapa yang akan dibebani? Kumpulan M40 juga yang terpaksa membayar lebih. Yang tidak mendapat subsidi. Ya, betul. Jadi jatuh di timba tangga di sini. Betul. Apa yang saya jangkakan. Jadi kenaikan gaji minima saya nak cuba sasarkan pula daripada dasar usahawan di luar sana. Kalaulah gaji naik tiba-tiba dari 1,005 ke 1,007, saya ada mungkin 5-6 pekerja. Kenaikan OPEX saya ataupun kenaikan kos saya untuk berniaga naik mendadak. Jadi bukan semua bos-bos di luar sana setiap tahun boleh beli telefon baru, rumah baru, isteri baru dan sebagainya. Isteri baru pula. Tapi Profesor faham apa yang saya maksudkan. Jadi di sini di mana keadilan? Ya, sebenarnya kita perlu melihat ini dari perspektif yang lebih meluas. Kumpulan peniaga mikro, peniaga kecil dan sederhana di Malaysia sebenarnya dihimpit. 100,000 peniaga yang besar menguasai 65% ekonomi kita dan 30% ekonomi dijanakan oleh peniaga mikro, kecil dan sederhana, dan mereka menggaji lebih 80% kumpulan tenaga pekerja, dan mereka tidak diberikan banyak apa-apa bantuan di masa lepas kerana mereka dianggap kecil sumbangannya kepada ekonomi. Cuma sebenarnya mereka merupakan pemangkin yang paling besar. Kalau kita boleh meningkatkan produktiviti mereka, keuntungan mereka akan menyumbang kepada 80% guna tenaga, dan mereka juga boleh meningkatkan peranan mereka di dalam menyumbang ke dalam KDNK. Jadi sebab itulah mana saya sebenarnya sungguh-sungguh mengharap kerajaan mengambil kira kumpulan ini, dan alhamdulillah dalam belanjawan yang lepas banyak kemudahan-kemudahan, insentif dalam bentuk grant, dalam bentuk pinjaman, pelepasan cukai yang sudah mula diberikan. Dan ini perlu diteruskan, dan peniaga mikro misalnya, dia bukan saja memerlukan kerajaan memperuntukkan 5 bilion dana pinjaman. Mereka memerlukan bimbingan untuk mereka cuba mendapat bantuan itu supaya mereka boleh menggunakan teknologi dan meningkatkan produktiviti. Saya setuju apabila berkata tentang perkara itu. Sebenarnya sebagai individu yang baru sahaja menceburi bidang itu, akses itu tak ada sangat. Pengetahuan itu kurang sedikit. Jadi kita harapkan banyak lagi supaya kita sendiri dapat akses yang baiklah untuk aplikasi dan sebagainya. Apa yang bagus di sini peruntukan untuk Kementerian Sumber Manusia, cukai juga, pelepasan cukai yang pelepasan cukai juga. Jadi ada juga harapan untuk usahawan baru seperti Anim kita. Alhamdulillah, kepada usahawan di luar sana pun jangan gusar, jangan gundah gulana, dan insya-Allah kerajaan Madani tetap mendengar kita. Okey, kita mungkin nak cerita yang seronoknya di sini, pelepasan cukai untuk individu secara ringkasnya. Kos rawatan dan juga perubatan ini dipanjangkan kepada atuk dan juga nenek ataupun grandparents. Sebenarnya kepada kumpulan muda yang baru nak beli rumah, dia dapat 10,000 potongan faedah pinjaman. Amat besar ya. Kemudian banyak mereka yang melabur dalam SSPM dapat 8,000 potongan. Jadi kita pastikan anak-anak kita melabur untuk anak kita di SSPM. Kemudian insurans 3,000 untuk insurans pendidikan dan insurans perubatan. Kemudian belanja perubatan 8,000 untuk diri sendiri dan ahli keluarga. 10,000 belanja perubatan untuk ibu bapa kita juga, maknanya. Kemudian ada 1,000 untuk alatan sukan, dan untuk OKU ada 3,000, 5,000. Yang private retirement scheme merupakan satu
insentif baru 3,000 diberikan kalau kita mencarum dalam satu tabung persaraan peribadi. Betul. Ini boleh menjadi satu insentif kepada usahawan-usahawan baru. Kerana mereka merupakan majikan, mereka tak mencarum kepada KWSP, jadi mereka boleh mencarum kepada kumpulan Tabung wang persaraan private. Jadi lebih banyak pelantar, lebih banyak alternatif untuk anda pembayar cukai. Penonton-penonton kita harap-harap lebih cakna akan goodies kita atau apa yang baik tentang Belanjawan 2025. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Emeritus Dr. Bajoya Badai, iaitu Provost dan Dekan Sekolah Siswasah Malaysia University of Science and Technology. Terima kasih. Okey. Itu dia pasca Belanjawan 2025. Anda boleh juga tinggalkan reaksi anda di ruangan komen Facebook Live kami. Mana tahu mungkin kita boleh raikan, fokuskan kepada perbincangan di lain topik yang berkaitan. Kalau mungkin ada kesempatan kerana kami ada segmen soal wang, boleh bicarakan yang berkaitan dengan kewangan kita. Tepat sekali. Kita berehat seketika di MHI dan kita kembali untuk sedikit bikisan-bikisan istimewa untuk anda semua. Jangan ke mana-mana.